Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat malam. So hari ni kita akan buat meeting untuk perbincangan uh, assignment group pemimpin untuk syarikat lah. Apa tajuk besar dia? So hari ni kita record and then kita bincang pasal penubuhan syarikat, peranan CEO dengan pegawai yang lain Boleh. Boleh. So korang ada apa-apa cadangan untuk syarikat? Untuk organisasi ke syarikat ke, ada apa-apa cadangan tak? Nama organisasi ke? Macam yes nak cadangkan untuk buka perniagaan Your OOTD. Ni untuk macam pakaian lah, lebih kepada pakaian casual untuk tak kisah lelaki ke perempuan ke, tapi untuk dewasa lah. So yang lain ada apa-apa cadangan? Kalau kami sarankan untuk buat work beside me consultant tu dia macam kita bantu orang untuk tingkatkan keyakinan diri, ketenaran diri, lebih kurang macam tu lah. Macam ceramah motivasi dan sebagainya. Banyaklah aktiviti dalam tu. Oh, okay, boleh. Untuk saya pilih perkhidmatan lah. Perkhidmatan macam mana tu? Perkhidmatan dia macam lebih kurang macam transport awam. Oh. Dia terang macam tu lah. Macam Grab, Foodpanda macam tu lah, dia sama dengan tu. Okay, kalau Fina suggestkan Foodie and Me sebab musim PKP ni ramai yang duduk rumah, so mestilah semua nak makan kan. Lepas tu Fina suggestkan sekarang viral cafe tau. So macam kalau buka cafe mungkin popular kot sebab sekarang ni memang semua orang cari kopi apa semua macam tu. Kena manis. Trend So lah. Fina cadangkan lah. To date lah gitu kan. So okay, kita dah ada 4 cadangan organisasi, tapi kita kena pilih satu je daripada tu. So kira kita buat undian lah. So kalau macam Yasmin tertarik dengan Afina punya organisasi Foodie and Me tu. Okay, sebab suka makan, so minat yang tu lah. Yang lain Savin, Tira. Ikutkan keadaan yang Fina bercakap tu betul juga. Saya pun setuju dengan Fina lah, di segi pencadangan memang cantik lah. Betul sebab sekarang kan ramai orang tu terpaksa rumah kan. Sebab dah boleh keluar daripada rumah tu mestilah nak cari makanan dulu lah. Macam food hunting dulu kan. So kami setuju dengan Fina juga. Okay, so final decision kita pilih Foodie and Me lah. So Fina boleh terangkan sikit tak maksudnya Foodie and Me ni agak detail sikit lah berbanding apa yang Fina cakap tadi. Boleh. Foodie and Me ni Fina terangkan sebab Fina suka kopi. Lagi-lagi dekat kafe, Fina memang suka tengok suasana kafe kan macam macam seronok, macam sunyi, macam fun lah, tak bising, okey je. So Fina macam tertarik dengan kafe macam ni. So kafe ni bukan ada kopi je, macam ada kek, ada spaghetti disediakan. So Fina cadangkan Foodie and Me lah sebab lagi pun ramai lagi yang tertarik. Kalau kita keluar je mesti jumpa kedai kopi gantung apa semua. So apa kata kita sediakan, kita buka kafe. Mungkin boleh nampak menarik kat situ, ramai yang tertarik. Itulah Fina suggestkan Foodie and Me. Mungkin kat situ pun kita boleh sediakan macam kemudahan macam maybe wifi. So boleh maybe macam nak buat kerja ke ataupun any group discussion ke kan. So benda tu tak ada nampak membosankan lah kan. Okay. Sambil duduk situ, sambil makan, sambil bincang, boleh order-order. Kan? So lepas ni ada beberapa jawatan yang kita sediakan untuk Foodie and Me, untuk organisasi ni lah. So antara jawatannya adalah semestinya CEO,
ketua pegawai eksekutif. Lepas tu ketua pengarah operasi, ketua pengarah kewangan dan ketua pegawai pemasaran. So ada siapa-siapa berminat untuk pilih antara 4 jawatan ni? Fina berminat dengan ketua pegawai kewangan. Boleh Fina ambil jawatan tu? Okey, boleh. Atira? Kalau kami minat dengan pemasaran kot. Pemasaran. Lebih kepada kita nak pasarkan kita punya syarikat tu kan. Okey, Sarvin? Saya nak ambil ketua pegawai eksekutif. Ketua pegawai eksekutif. Ketua pegawai eksekutif ataupun ketua pengarah operasi? Sarvin, are you there? Sarvin? Line tak okey kot. Okey tak tu? Takut line sebab ada tanda macam tu kan. Sekejap. Sarvin? Okey, Sarvin akan ambil pegawai apa tadi? Operasi. Operasi. And the last one, Yasmin akan ambil ketua pegawai eksekutif lah. Sarvin ambil ketua pengarah operasi Sarvin? Boleh. Okay. So first thing first, Yasmin akan terangkan sedikit tentang macam mana peranan seorang pegawai eksekutif dan cara bagaimana seseorang eksekutif tu membuat keputusan lah. Apa yang kita tahu, pegawai eksekutif ni merupakan pangkat tertinggi dalam sebuah badan syarikat ataupun mana-mana organisasi lah. Yang dia merupakan seorang kira pemegang saham ataupun seseorang yang bertujuan beroperasi dengan keuntungan lah. So syarikat, setiap organisasi yang memerlukan apa-apa keperluan perlu minta persetujuan daripada CEO lah biasanya, maksudnya dari segi kewangan, dari segi pemasaran, operasi, perlu minta pendapat dan persetujuan daripada pegawai eksekutif lah, ketua pegawai eksekutif. So antara peranan lain adalah dia bertanggungjawab untuk memimpin dan mengembangkan pelaksanaan strategi dalam organisasi. So apa-apa yang berkaitan dengan sebuah organisasi tu mostly dia bertanggungjawab sepenuhnya lah untuk organisasi tersebut. Dan cara CEO membuat keputusan selain daripada diri sendiri, dia perlu mendapat pendapat daripada orang bawahan dia lah. Maksudnya yang penting lah sebagai daripada pegawai operasi, kewangan dengan pemasaran lah. Maksudnya kalau dia ada cadangan untuk pemasaran pun dia kena refer kepada pegawai pemasaran. Dia tak boleh nak buat keputusan sendiri. Jadi benda tu balance lah untuk seorang CEO dengan pegawai yang lain lah. Itu antara peranan CEO dan macam mana CEO buat keputusan tu kena ada lah. And then dan dalam masa yang sama keputusan tu perlu berpihak kepada semua orang lah, semua yang terlibat dalam organisasi. Itu adalah salah satu cara macam mana CEO membuat keputusan lah. So untuk peranan dan jawatan lain, apa peranan awak dan macam mana tanggungjawab awak? Okay. Sebagai Fina pilih ketua pegawai kewangan. So memang melibatkan pasal kewangan ni. So kita nak tubuhkan FUDM ni, Fina akan uruskan kewangan syarikat FUDM ni lah. So Fina akan terlibat dengan semua perancangan. So kalau macam CEO ke operasi ke pemasaran ada berkaitan kewangan, Fina kena urus lah. Itu tanggungjawab Fina lah.
lagi satu dia akan mengambil keputusan dalam pelaburan supaya untuk kurangkan risiko kewangan kewangan rugi lah kan. So dia kena ambil terlibat dalam pelaburan macam tu. Lepas tu jawatan ni dia kena buat strategi untuk uruskan semua aktiviti kewangan berkaitan dengan bayaran bahan mentah, gaji staf apa semua memang pasal kewangan lah. Itu tanggungjawab tu. Dan dia kena meramalkan perbelanjaan setiap bulan, setiap tahun, berapa dapat, berapa. Itu adalah salah satu tanggungjawab ketua pegawai kewangan. Itu adalah dari Afina. Seterusnya Savin untuk operasi. Pegawai operasi. Saya akan pastikan kita jadi jam berapa ke berapa. Dan buat sampai 10 malam lah. Kita nak ambil cuti dan nak aturkan supaya kerja jalan dengan lancar. Macam itulah peranan. Antara peranan dia lah. Okay, seterusnya untuk ketua pegawai pemasaran. Kalau macam kami, Atira saya sendiri, saya ambil untuk ketua pegawai pemasaran. So ketua pegawai pemasaran ni dia punya tanggungjawab dia lebih kepada macam mana kita nak bagi orang luar atau uruskan pemasaran syarikat tu dan pemasaran produk. Bagi kepada beberapa antaranya adalah pengurusan jenama, penyelidikan pasaran, komunikasi pemasaran dan pengurusan produk. Maksudnya macam mana kita nak tengok siapakah sasaran kita dan macam mana kita iklankan kita punya syarikat tu untuk lebih berkembang. Lepas kita nak dapatkan maklum balas dan kena juga berhubung dengan kepada agensi-agensi luar ataupun syarikat-syarikat luar untuk kerjasama dengan kita punya syarikat. Macam itulah. Okay. So sekarang ni masing-masing dah tahu jawatan masing-masing dan peranan masing-masing. Jadi untuk the last part is kita nak bincang pasal operasi organisasi. Maksudnya dari segi apa yang kita sediakan, mungkin dari segi perkhidmatan atau macam mana. Lepas tu dari jam operasi kita. So untuk operasi Yasmin cadang untuk selain dari kita sediakan makanan atau kopi, menu-menu yang menarik, Yas cadang macam tadi adalah untuk menyediakan kemudahan sebagai contoh macam wifi semua. So supaya dari situ kita dapat menarik perhatian pelanggan untuk datang kedai kita. Selain daripada diorang cuba kita punya menu yang menarik, diorang juga boleh cuba untuk macam cuba servis kita lah. Servis daripada segi macam wifi tu, so diorang boleh buat aktiviti, maksudnya macam buat discussion ataupun ada meeting. So untuk apa lagi yang korang rasa yang sesuai untuk kita punya organisasi operasi kita? Afina kan suggest UDME. So lokasi Afina target lokasi Afina because Afina duduk Kelantan. So Afina duduk Macang. Macang ni macam nak kata maju tak maju. Macam Kota Baru, Tanah Merah tu maju. So macam orang Macang ni tak tahulah kalau nak lepak dengan kawan-kawan so tak ada tempat kan. So Afina fikir buat kafe ni mungkin diorang boleh kumpul dengan kawan, boleh bincang kan, budak-budak sekolah boleh datang. So Afina suggest dekat Bandar Macang tu lah supaya macam wow ni lah Macang like that. Semua orang yang Macang nak pergi Tanah Merah jauh-jauh. So dia boleh buka kafe kat Macang tu macam boleh lah lepak-lepak situ. Lah kiranya. Kalau kita buka ni kita dekat akan je. salah satu tarikan lah dekat Macang tu. Betul-betul. Dari segi operasi macam mana pula? Ada cadangan tak? Sebagai macam operasi biasa kita akan buka 7 hari berterusan. Untuk hari cuti umum kita akan ambil lah. Itu wajib. Kita akan buat 2 shift. Untuk pekerja kita akan buat 2 shift lah. Okay. 1 sampai macam kira 8 sampai 5 satu shift akan buat. 5 sampai 12 satu shift akan buat. Okay. Maksudnya kalau macam cuti umum tu kita akan ambil ataupun kita still buka ke kita akan tutup? Kita akan tutup. Just untuk cuti daripada cuti umum je lah kan? Cuti umum saja. Cuti umum.
Mungkin menarik. 7 hari berterusan. Yelah kita nak tutup pun, kita pun kerja shift. Jadi, kalau macam dari segi untuk staff maksudnya ada tak cadangan untuk lebih menarik macam pakaian ke ataupun macam mana? Ada cadangan tak? Untuk staff kita akan bagi uniform lah. Sebab kafe kalau orang nak kekal kita punya customer, kita kena jaga kebersihan. Betul? Cara kita Kena nak pakaian. provide dia, servis kita lah. Nak semua servis kita yang baik, so dia akan stay dengan kita. Faham, betul? So kita staff kita hygiene lah. Betul. Boleh Afina tambah? Boleh? Afina suggest juga kita buat surau kecil ke untuk orang solat atau tandas surau yang boleh orang solat lah sebab takut orang tak balik ke. Ya betul, boleh juga. Kami cadangkan juga untuk kalau nak buat surau kecil tu, untuk setiap telekong tu kita ada 2 minggu ni ada telekong yang warna ni dan kita letak kat telekong dan sejadah kita sendiri tu kita punya kafe name. Supaya dia ada macam satu tanda, okay, oh sini surau ni, surau kafe Pudi Amy macam tu. Faham? Boleh. Untuk bersihkan juga kan. Untuk Macam kalau kita buat surau untuk orang awam pun boleh juga. Dia macam boleh juga. tertarik customer kita lah. Betul lah. Orang akan rasa macam, wah, tak kisah tak. Kalau tak makan pun still boleh Solat kat sana. Tapi kafe kita boleh tambah drive-thru tak? Sebab Safin kata dia nak buka pukul 8 kan. Saya pukul 8. So pukul 8 macam orang nak pergi kerja kan. So takkanlah nak cari parking lagi, nak masuk lagi. So macam diorang boleh drive-thru je. Order kat situ je. Boleh? Boleh juga drive tu cadangan yang baik lah saya cakap. Sebab dia tak berganggu sebab contoh kafe kita macam kekurangan tempat parking ke atau betul-betul kat tengah bandar. Tengah bandar biasanya orang busy lah jalan dia biasanya. Betul? So kalau kita buat drive thru memang senang untuk orang nak datang ke kafe kita. Betul? Betul. That's true. So, okay. So dari segi staff, cuma kalau macam untuk macam Yes CEO, jadi Yes cadang untuk staff cuti untuk seorang staff boleh cuti 1 hari. And then kita akan sediakan annual leave tu untuk setahun kita akan sediakan mungkin 20 hingga ke 25 hari macam tu. Ataupun kurang macam tu. Annual leave memang kita akan bagilah. Annual leave. Annual leave memang ada. Memang Kalau ikutkan, kalau staff minta cuti untuk tu, kita akan provide lah. Kita akan betul. Tapi just dia orang inform awal untuk kita supaya jadual kita tak clash. Betul dengan maksudnya tempat dia ada orang untuk ganti. Untuk supaya kita tak kekurangan staff jugalah kan. Ya. Staff Jadi kadang-kadang kekurangan staff boleh buat kerja, akan melambatkan kerja dekat kafe kita. Dia akan affect customer kita. Tapi kita selain pada jaga customer, kita jaga staff kita juga supaya Yelah. staff boleh bekerja terus seronok kan. Betul. So untuk perbincangan ni rasa memang dah banyak dah maklumat yang kita dapat and banyak yang kita dah bentangkan dari permulaan pemilihan and then daripada pemilihan organisasi, jawatan, setiap peranan setiap jawatan and then peranan perjalanan operasi untuk organisasi kita. Jadi semua dah lengkap. And then so Yasmin nak mengucapkan terima kasih dekat Savin, Atira and Afina sebab sudi luangkan masa untuk membuat perbincangan untuk group assignment ni. So yang seterusnya kita akan teruskan lepas ni persiapan untuk slide, poster dengan report lah. So terima kasih untuk malam ni and ada apa-apa ucapan? Setakat ni rasa macam okey lah. Nampak perjalanan syarikat kita nampak macam okey. Kita dah jelas. Lancar, okey. Tak benda sebagai pekerja daripada macam kita nak tarik-tarikan customer tu. Okay, so jalan dengan lancar lah. Okay, so
Okay, so kita habiskan dekat sini and terima kasih untuk semua sebab sudi luangkan masa malam ni. Thank you. Thank you. Terima kasih.